Hari ini kita memberikan suluhan kepada salah sebuah negeri yang paling dinamik perkembangan ekonominya. Pastinya negeri Selangor sebagai sebuah negeri maju yang sudah agak lama status itu dicapai. Namun cabaran sebagai sebuah negeri yang pesat membangun, khususnya apabila ia menjadi wahana tempat di mana terletaknya ibu kota Kuala Lumpur dan digambarkan pula Greater KL ataupun KL Raya dalam istilah yang saya suka gunakan untuk memelayukannya. Menerima limpahan daripada perkembangan Kuala Lumpur itu menjadikan Selangor ini suatu entiti ekonomi yang sangat menarik untuk kita pahami cabarannya. Namun datang bersama dengan proses urbanisasi itu adalah realiti baru apabila berlakunya proses perpindahan ramai, dan kita melihat kepadatan Selangor itu juga memerlukan suluhan yang spesifiknya akan memberi cabaran tentang aspek kependudukan, perumahan dan cabaran kehidupan yang lestari. Justru pada malam ini kami bawakan di dalam bicara khas ini pihak yang akan memberikan jawapan kepada isu-isu semasa ini. Justru kami mengalu-alukan untuk anda juga berinteraksi, khususnya rakyat Selangor. Bahkan jika bukan rakyat Selangor pun apa salahnya untuk kita mempelajari dan mencontohi mungkin sesetengah inisiatif itu supaya dapat dibawa ke peringkat PBT majlis masing-masing. 0322828579 akan kami buka seketika nanti. Selain daripada Facebook juga bakal kami buka pautannya cari berita RTM. Kita bercakap pada hari ini bersama Exco Kerajaan Negeri Selangor dan juga merupakan pengurusi tetap Jawatankuasa Perumahan dan Kehidupan Bandar, iaitu Yang Berhormat Haniza Muhammad Talha. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sikit muka dimah saya tadi itu. Betul. Sebabnya saya seronok sikit bila melihat cabaran itu realitinya. Yeah. Kerana kita tahu kepesatan ekonomi Selangor ini menjadi magnet yang membawa ramai. Hari ini saya kira lebih 6 juta, hampir 7 juta. Mengikut Jabatan Statistik 6.5 juta. 6.5 juta. Jadi dalam kapasiti Yang Berhormat menangani keperluan ini, saya tahu cabarannya banyak. Kita ada cabaran terbengkalai, kemudian menstrategikkan demografi dalam kedudukan tertentu. Cabaran utama dalam perumahan Selangor ni nombor satu, nombor wahid yang aula itu apa? Cabarannya adalah untuk memenuhi keperluan penduduk, khususnya golongan yang mungkin sebelum ini tidak berpeluang untuk memiliki rumah. Jadi Kerajaan Negeri Selangor telah menggubal satu dasar rumah mampu milik bagi golongan B40 dan juga M40. Jadi ini merupakan satu cabaran kerana rumah yang kita tawarkan adalah rumah harga kawalan. Dan kita sudah tentulah mendapat komen ataupun kenyataan daripada pihak pemaju yang mengatakan mereka tidak mendapat keuntungan bila mereka terpaksa membina rumah harga kawalan. Tapi ini sebenarnya tidak benar sebab mungkin tidak rugi, tetapi sebenarnya masih untung, tapi tidaklah sebanyak dahulu mungkin 100% profit yang mereka dapat. Tapi kali ini sedikit rendahlah. Tapi tidak semestinya bukan rugi. Jadi ini antara saya nampak cabaran lah bila kerajaan negeri mula memperkenalkan rumah harga kawalan. Tapi sebenarnya dia telah meninggalkan satu kesan positif terhadap harga rumah yang disediakan. Kerana sekarang ni rakyat mempunyai pilihan untuk memiliki rumah yang harga yang mereka mampu miliki. Jadi pasaran untuk rumah ini juga telah melihat hanya unit-unit yang nilainya 400,000 ke bawah lebih popular, lebih banyak yang terjual berbanding harga 500,000 dan ke atas. Jadi ini telah meninggalkan kesan yang baiklah bagi pembeli rumah lah. Jadi mereka ada pilihan. Dan saya nampak cabaran itu akan berterusan sebab pihak pemaju sudah tentu ingin mendapat keuntungan yang lebih. Tapi kita juga tidak mengenepikan pandangan yang mereka beri. Itu sebab kita telah mengemaskini dasar yang kita gubal pada 2014. 2018 kita telah mengemaskini dasar tersebut, mengambil pandangan dari pembeli juga daripada pemaju. Jadi saiz lantai ataupun keluasan lantai rumah Selangorku tu dikurangkan saiznya, kemudian harganya juga diturunkan sedikit. Jadi ini kita menjawab
kedua lah. Maknanya permintaan daripada pemaju juga daripada pembeli. Persoalannya dasar terlebih dahulu yang berhormat ya, kerana pentas ini, bicara khas ini banyak bertemu bual dengan portfolio negeri-negeri yang lain. Dan selalu saja isu yang timbul adalah persoalan nilai tanah yang mahal. Dan pastinya dalam konteks Selangor ini lebih premium lagi kalau negeri lain juga mengeluh tentang inisiatif untuk menyediakan rumah mampu milik ini. Apa kebijaksanaan di sebalik pengalaman Selangor yang memungkinkan ini dicapai? Sebenarnya kebanyakan pemaju yang membina ataupun menjalankan sesuatu pemajuan, mereka telah pun mempunyai land bank ataupun bank tanah mereka sendiri yang mereka telah pun beli sekian lama, dan mereka telah menunggu masa yang sesuai untuk membangunkan di atas tanah-tanah tersebut. Jadi kalau yang dikenakan premium tu, saya itu adalah wajar kerana menyediakan segala kemudahan itu juga memerlukan kos. Dan selain daripada itu, sebenarnya ada kos lain yang mungkin menambahkan kepada harga seunit rumah tersebut, seperti pemajuan yang dikenakan bayaran terhadap utilities, ya, syarikat-syarikat utilities yang mengenakan charge untuk menyediakan infra tersebut. Juga dari segi kemudahan infrastruktur yang terpaksa disediakanlah. Kalau satu pemajuan itu pemajuan yang besar lah. Jadi saya nampak ada banyak perkara lah sebenarnya menyumbang kepada harga membangunkan sesebuah rumah tersebut. Dalam pengalaman Selangor, khususnya di bawah portfolio yang berhormat ya, yang berhormat menggambarkan tadi bahawa ada tarik tali di antara pemaju. Namun dasar yang telah pun dilihat semula sejak 2014, dilihat semula 2018 itu telah meletakkan kedudukan yang gambarannya win-win bagi semua pihak. Bererti pihak pemaju juga rasa tidaklah rugi untuk mereka membangunkan rumah dalam konteks harga kawalan dan menyediakan rumah yang mampu milik juga. Sebelum sampai kepada equilibrium itu, kerana saya memahami tarik tali di antara pemaju ini juga selepas mereka enjoy premium price agak lama untuk bersetuju dengan dasar-dasar yang diperkenankan oleh Selangor ni. Apa learning curve-nya? Cabarannya sini adalah untuk bertemu dengan equilibrium tersebutlah. Bagi pemaju yang kita telah mensyaratkan untuk membina rumah harga kawalan ni, mereka sebenarnya boleh sahaja membina rumah harga bebas. Kerana rumah harga bebas ini akan cross-subsidize rumah harga kawalan tersebut. Jadi kita hanya mensyaratkan, kalau dulu 50%, hanya sekarang kita telah kurangkan peratusan itu kepada 40% sahaja. Dan juga dalam rumah harga kawalan tu dia ada beberapa jenis lah. Ada yang paling murah 42,000, ada yang paling mahal 250,000. Jadi dia boleh, maknanya jagalah antara jenis-jenis ini untuk memberi pulangan yang maksimal kepada pemajuan yang dilaksanakan. Jadi bagi tanah yang 5 ekar dan ke atas disyaratkan pembinaan rumah Selangorku ini. Tapi bagi Malay Reserve, Reserve Melayu tu kita tidak mensyaratkanlah sebab itu memang untuk inilah pembangunan untuk orang Bumiputera. Dan pastinya anda ingin berinteraksi, bertanyakan pandangan ataupun berkongsi tentang pemerhatian lakukan 0322828579. Facebook juga kami sediakan. Anda boleh manfaatkan berita RTM bersama Yang Berhormat Haniza Muhammad Talha, Pengurusi Tetap Jawatankuasa Perumahan dan Kehidupan Bandar bagi negeri Selangor. Okey, memberikan suluhan tentang aspek perumahan ini. Kita tahu proses urbanisasi mungkin di Selangor adalah merupakan proses yang paling pesat yang harus dicontohi oleh negeri-negeri lain. Apabila bandar itu semakin berkembang, maka yang akan ditolak semakin keluar di kawasan yang suburban itu adalah mereka yang mungkin punya keupayaan ekonomi yang lebih kecil. Jadi apa strateginya untuk memastikan B40 yang selalu kita sebutkan, bahkan hari ini mula melihat kepada M40, M40 juga, dasar-dasar itu untuk kita melihat penyesuaiannya agar
ya, selalunya fasiliti dan utility itu diletakkan di kawasan-kawasan yang premium, di tengah-tengah bandar yang sudah mapan ataupun sudah baku agak lama. Jadi apa strateginya dalam pengalaman Selangor? Dia kembali di dalam rancangan bicara khas, kita memberikan suluhan terhadap aspek perumahan dan kehidupan bandar di negeri Selangor ini bersama pengurusi tetap Jawatankuasa Perumahan dan Kehidupan Bandar Selangor yang berhormat Haniza Muhammad Talha. Saya gantung satu soalan sebelum kita berehat tadi, tapi sebelum itu kita ada pemanggil yang lama menanti di talian. Kita berikan laluan, lama menanti. Hello, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat ni. Siapa ya? Saya Haji Roslan dari Kuala Lumpur. Haji Roslan dari Kuala Lumpur. Silakan, ringkas dan padat. Saya tengok ada dasar polisi ketara tau. Antara Menteri Besar dahulu Azmin Ali dengan Amiruddin Saleh. Okay. YB saya nak tanya kan. Ya. Tapi masa Azmin kan dia punya perumahan very agresif tau. Rumah Selangorku tau. Okay. Tapi sekarang ni kan bahawa Menteri Besar ni, why Selangorku ni very slow a bit? Why not that aggressive? Okay. I just want to know saya nak tahu pasal ketara tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhatian. Saya rasa itu mungkin itu hanya andaian ataupun persepsi saja. Sebenarnya pembinaan rumah Selangorku ini masih diteruskan. Malahan buat masa ini kita sudah pun menyerahkan kunci kepada lebih 7,000 pemilik lah. Dan dalam proses pembinaan lagi ada lagi berapa ratus ribu lagi lah. Sebab sasaran kita adalah dalam tempoh 5 tahun ini siap 300,000 unit. Okay. Dan yang saya sebut yang lain-lain itu at different stages of construction. So masih berjalan lagi Encik Rosli. Okay. Ada sebab mungkin persepsi itu timbul? Ada isu-isu tertentu mungkin? Timbulnya persepsi daripada Haji Roslan sebegitu? Mungkin kita tak ada tunjuk kepada masyarakat tentang penyerahan kunci. Okay. Sebab kita dah ada, in fact hujung minggu ni akan ada satu lagi penyerahan kunci juga. Okay. Rumah Selangorku yang telah siap. Semenjak di bawah pertukaran Menteri Besar ni, apakah dasar rumah Selangorku itu berubah ataupun ia hanya penerusan daripada dasar yang lama? Tidak berubah sebab seperti yang saya sebut, pada Februari tahun 2018 dasar perumahan Selangorku tu telah dikemaskini jadi 2.0. Jadi kita meneruskanlah dengan dasar yang lebih baik lah yang telah beri nilai tambah. Saya rasa mungkin persepsi ini timbul kerana pandangannya itu hanya dalam tempoh, sebab Yang Amat Berhormat Amiruddin baru memegang jawatan dalam tempoh, saya rasa dalam 6 hingga 7 bulan begitu. Jadi takkanlah setiap bulan nak cerita tentang rumah Selangorku. Ditambah nilai kepada dasar pada Februari itu, apa nilai tambah yang dimasukkan? Kita satu seperti mana yang saya sebut tadi dari segi harga, kedua adalah keluasan lantai, kemudian kekemasan. Sebab kita dapati bila kita meletakkan harga kawalan ini, pemaju cuba cari cara untuk mengurangkan kos pembinaan. Jadi ada ketika pintu rumah bilik lah tidak ada doorknob. Dia hanya ada selap. Jadi ini tidak boleh berlaku lah, sebab kita ingin berikan rumah yang berkualiti walaupun dia pada harga kawalan. Sebab kita mesti ingat rumah ini adalah kediaman di mana keluarga membesarkan anak-anak dan dia memberi impak sebenarnya. Jadi kita lihat reka bentuk yang sebelum ini dalam tahun 2000, awal 2000, di mana banyak rumah berstrata yang telah dibina yang tidak mengambil mengambil kira keperluan keluarga, menyediakan bilik-bilik yang sempit, ruang yang sempit, keluasannya hanya dalam 600 kaki persegi. Jadi ini telah membuatkan keluarga ataupun anak-anak tidak selesa tinggal di dalam rumah, mereka keluar daripada rumah. Jadi mereka hanya kembali untuk tidur. Jadi ini telah menimbulkan masalah sosial yang lain. Jadi kita telah mengkaji perkara tersebut. Kita mensyaratkan rumah Selangorku mesti ada 3 bilik
dan 2 bilik air. Itu sekurang-kurangnya. Itu minimum. Yes, itu mesti. 0322828579 masih kami buka seketika nanti kita mula melihat Facebook. Saya menggantungkan satu soalan sebelum kita berehat tadi, tapi saya difahamkan ada pemanggil yang menanti di talian. Encik Bahar dari Ceras, ringkas dan padat. Hello. Waalaikumsalam. Panjang salamnya. Saya ingin ucapkan terima kasihlah pada TV1 ni kan. Saya Cik Bahar, silakan. Kalau ikutkan pada dulu sekarang yang banyak beza lah. Moderator pun saya nampak sihat. Makmur, alhamdulillah. Silakan Cik Bahar, ringkas dan padat kepada yang berhormat. YB lah kan, especially kat Selangor ni. Sekarang ni terlampau banyak sangat rumah-rumah PPR, rumah-rumah yang bertingkat-tingkat, apa semua ni kan. Tapi apa yang saya nak tanya dengan YB ni, apa usaha kerajaan negeri khususnya kan? Sebab entity yang duduk ni, I think saya nampak the first 5 years ni nampak okey sebab semua baru. Tapi selepas tu ada masalah keluarga, ada masalah JMB, ada masalah pengurusan, ada masalah macam-macam masalah. Okay. Jadi macam pemanggil yang awal tadi kan, saya nampak agresif masa time Azmin kan. Tapi zaman Menteri Besar baru ni agak slow. Tapi yang saya nak tekankan ialah mesti kurang dari segi mentaliti diorang. Mesti standard diorang ni kita boleh respect lah. Okey. Sedangkan dari segi apa ni, saya nampak macam saya tengok masalah JMB khususnya kan. Ya. Dengan pihak PBT ada je masalah je. Saya tengoklah. Macam dekat kawasan saya ni pun nampak sama juga. Jadi besok dari segi parking lah, inilah, itulah terbakar. Jadi terbakar sada kan. Jadi saya nak tanya apa usaha kerajaan? Mungkin dalam ada buat satu khusus ke ataupun macam itulah. Terima kasih moderator. Terima kasih Encik Bahar. Selepas 5 tahun gambarannya dia mula JMB disebutkan. Mungkin Encik Bahar tu merujuk kepada flat kos rendah yang sudah sedia ada lah, pemilikan persendirian lah. Sebenarnya kita ada satu program di mana kerajaan negeri menyediakan peruntukan untuk memulihkan keadaan flat-flat tersebut. Kita panggil program ceria, di mana ada peruntukan itu baik boleh mengecat bangunan, baik boleh bumbung, juga pembentungan. Dan kita ada special peruntukan untuk baiki lift. Jadi ini adalah antara usaha kerajaan untuk memberi, maknanya menjagalah flat-flat yang dah lama ni, dah lusuh disebabkan usianya tu. Kita bantulah JMB dan juga ataupun MC untuk baik pulih dan juga mencantikkan flat-flat ini. Tapi itu tidak bermakna kerajaan akan terus macam beri perkara itu. Kita nak juga ajar JMB untuk self-sustain. Jadi kita juga menyediakan kursus-kursus bagaimana mereka mengurus keuangan mereka, bagaimana mereka boleh menambah kutipan fee selenggara. Jadi kita insya-Allah untuk tahun ini kita dah kenal pasti satu pendekatan di mana dia telah pun dilaksanakan di flat kos rendah di dalam Selangor, dan dia telah laksanakan program ini selama 2 tahun lah. Jadi maknanya berjaya. Dia mampu mengutip fee selenggara tu pada kadar yang tinggi 80% dan ke atas. Kemudian dia juga dengan kutipan tersebut boleh membaik pulih kerosakan, kemudian dia ada duit untuk sinking fund dan juga pengurusan bangunan tersebut. Jadi ini insya-Allah kita akan laksanakanlah, mengambil model daripada flat yang telah berjaya laksanakan perkara ini. So insya-Allah yang itu. Jadi itu yang bagi flat yang sedia ada. Untuk yang flat yang akan datang, maknanya yang RSKU ataupun Rumah Selangorku ini, kita juga mensyaratkan supaya mereka tidak menyewa unit-unit ini, sebab memang tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Sebab salah satu syarat adalah mereka mesti pembeli pertama, maknanya rumah pertama yang mereka beli. Tidak ada lagi rumah sebelum ini. Jadi sudah tentulah mereka kena duduk situ. Jadi dan tempoh 5 tahun tidak boleh dijual lah. So yang itu kita mensyaratkan tidak boleh disewakan.
Kita juga sedang mengkaji. Kita mendapat nasihat daripada penasihat undang-undang bagaimana perkara ini boleh dilaksanakanlah supaya tidak ada pelanggaran kepada syarat tersebut. Okey. Bila kita bercakap soal JMB tadi yang berhormat apa dapatan pengalaman portfolio yang berhormat? Isu JMB ni yang mula timbul mutakhir ini, adakah ianya isu berkait tentang sikap anggota JMB itu? Apakah kerana kos maintenance yang meningkat selepas apakah merupakan unjuran maintenance cost yang tidak tepat? Saya nampak dia sebenarnya kegagalan JMB untuk membuat kutipan fee selenggara adalah disebabkan satu keengganan pemilik petak untuk melunaskan bayaran tersebut. Ini bukan isu ketidakmampuan mereka untuk melunaskan bayaran. Ini adalah isu sikap. Sebab kalau kita lihat penduduk ataupun mereka yang tinggal di situ, satu masalah dengan yang menyewakan unit mereka kepada orang lain. Jadi penyewa beranggapan itu tanggungjawab pemilik. Ya. Jadi tidak ditunaikan, tidak dibuat bayaran fee selenggara. Itu masalah. Yang kedua adalah mereka sendiri yang pemilik petak tidak membuat bayaran kerana mereka kata mereka tak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. So it's like chicken and egg lah. JMB tidak boleh bagi perkhidmatan tu sebab tak cukup duit. Pemilik tak bayar sebab tak puas dengan perkhidmatan. Jadi apa yang saya nasihatkan kepada pemilik petak, anda semua perlu melunaskan bayaran sebab selagi tidak dijelaskan segala tunggakan, tidak akan diberi strata title. Maknanya pemilik tidak dapat hak milik petak yang mereka dah buat bayaran tersebut. Jadi perlu buat bayaran. Dia jadi macam satu vicious cycle. Yes. Setiap satu tu akan terkait dengan yang lain. Betul. Yang berhormat ada pemanggil menanti hangat topik ini, nanti kita mula membuka talian. Okey, lama menanti. 0322828579 kami masih buka selain daripada kita belum lagi menyentuh apa yang dipaparkan di Facebook, dan soalan yang saya gantung tadi belum kita tangani semula berkait tentang proses urbanisasi, bagaimana secara strategiknya menempatkan mereka yang B40, M40 ini. Encik Muhammad Amin ada di talian. Kita berikan laluan terlebih dahulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, YB, selamat malam. Saya cuma ada satu persoalan. Walaupun saya di Pulau Pinang, tapi mengenai tentang JMB ni, kita ingat dua negeri yang mempunyai sistem dari segi pengurusan bangunan yang sama lah. Pulau Pinang pun ada JMB, ingat Selangor pun ada JMB yang di bawah of Commissioner of Building ataupun CUB. Jadi sekarang ni saya nak tanya Puan YB, dari segi banyak isu-isu yang saya dapat di Pulau Pinang, yang mana yang kes ketidakpuashatian dari segi penduduk dengan pihak pengurusan JMB atau MC ni adalah berpunca mengenai tentang pengurusan atau sikap pengurusan yang bersikap mengambil kuasa tu macam mereka menekan penduduk-penduduk di dalam bangunan bertingkat tu. Jadi bila perkara ni dibawa kepada COB pula, bangunan bertingkat, jadi COB ni dia tidak menyelesaikan masalah, yang lebih kepada menolak masalah balik kepada penduduk untuk diselesaikan dan balik kepada JMB yang menjadi punca kepada masalah ini. Jadi sekarang ni saya nampak tidak ada satu jalan yang boleh kita katakan ada tak kalau boleh dibuat satu SOP yang boleh orang kata check and balance between pengguna dan juga JMB atau MC ni sendiri. Maksudnya kita tak nak mereka overuse the power yang melanggar hak pemilik petak itu sendiri. Itu yang kita risau tu sebenarnya. Terima kasih. Penggunaan dari segi amanah tu sebenarnya kita memang bagi kepada mereka. Tetapi kadang-kadang pemilihan tu dilakukan mungkin ada silap orang ke yang dipilih. Jadi benda ni akan menjadikan masalah kepada penduduk. Jadi apa pandangan YB dalam menyelesaikan masalah ni? Terima kasih Encik Muhammad Amin dari Pulau Pinang. Tapi saya kira mungkin berdasarkan pengalaman dan melihat realiti apa yang berada di sekelilingnya, mengemukakan ini dan bertanyakan kepada Exco Perumahan
Selangor. Sekali lagi, masanya untuk kita berehat seketika, nak beri ruang breather kepada Yang Berhormat dan kita kembali sejurus lepas ini. Banyak lagi soalan yang perlu ditangani termasuk yang telah digantung seketika tadi. Jangan sama bicara khas, kita bercakap tentang perumahan dan kehidupan bandar bagi negeri Selangor bersama pengurusi tetap Jawatankuasa Perumahan dan Kehidupan Bandar Yang Berhormat Haniza Muhammad Talha, Encik Muhammad Amin tadi. Sebelum kita berehat bertanyakan soalan pengalaman Selangor dan memberikan berkaitan masalah JMB, kualiti kepimimpinannya, kemudian harapan mendapat pertolongan daripada COB menjadi hampa. Sebenarnya untuk pengetahuan Encik Amin, JMB ni sebenarnya adalah keperluan dalam akta perumahan dan kerajaan tempatan sebenarnya. Jadi bukan Pulau Pinang dengan Selangor saja, sebenarnya seluruh negara memang disyaratkan untuk menubuhkan JMB. Jadi masalah yang timbul disebabkan JMB tidak ada pengalaman bagaimana nak mengurus bangunan, kemudian keuangan dan seterusnya, sudah tentulah bertemu dengan banyak cabaran. Jadi COB di sini adalah sebagai pemudah cara lah dari segi memastikan perjalanan ataupun pelantikan jawatankuasa tersebut. JMB tersebut dijalankan dengan betul, mengikut peraturan. Kemudian mereka-mereka yang layak untuk dilantik juga sudah tentulah akan COB akan pastikanlah siapa yang layak dan seterusnya memegang jawatan dalam COB, dalam JMB. Hanya saya nampak ini pengalaman kami di Selangor. COB ini dia sebenarnya bilangan dia tu tidak cukup sebab ada terlampau banyak bangunan berstrata, terutama sekali di Selangor. Jadi pegawai yang ada tu tidak boleh, tidak ada kemampuan untuk mengikuti ataupun mengurus keseluruhannya. Jadi saya nampak itu satu mungkin adalah satu setback lah. Kemudian COB, pegawai-pegawai COB ni juga saya nampak ada ramai juga yang baru. Jadi tak ada pengalaman. Jadi kalau di Selangor ni cabarannya tu terutama sekali dari flat-flat yang kos rendah, memang ada banyak masalah lah yang timbul. Jadi mereka mungkin tak tahu bagaimana nak menyelesainya. Tapi Lembaga Perumahan Hartanah Selangor sebenarnya sekarang ni mengambil pendekatan mengumpulkan semua pegawai-pegawai COB di dalam Selangor. Ada satu perjumpaan tahunan yang kita buka untuk mereka untuk beri cadangan dan saranan bagaimana mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Kemudian bagaimana masalah yang dihadapi oleh JMB itu boleh ditangani. Jadi ini memberi peluang kepada pihak LPHS, Lembaga Perumahan Hartanah Selangor, juga melihat masalah yang dihadapi oleh pegawai-pegawai COB lah. Jadi itu. Hanya saya nak beri maklum di sini bahawa COB sebenarnya duduk di bawah Kementerian Keuangan. Bukan duduk di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi COB ini tidak ada, seolah-olah macam tidak ada siapa yang melihat kepada apa permasalahan yang mereka hadapi. Dia nak mengadu kepada MOF, tak ada kena-mengena dengan bangunan. Tapi nak bercerita pada KPKT, bolehlah. Tapi KPKT kata you are under MOF. So, tapi at the end of the day, saya nampak kita kena ambil pendekatan yang proaktif lah, sebab COB ni merupakan pihak yang boleh sebenarnya memudah carakan bagaimana pengurusan bangunan boleh dijalankan. Dan juga ada authority lah, ada maknanya diberi kuasa lah untuk memastikan JMB ni mengikut garis panduan yang ada. Hanya itulah antara cabaran pegawainya baru, kemudian tak cukup bilangannya untuk melihat kepada semua bangunan berstrata. Apa yang YB sebutkan ini bolehkah saya anggap sebagai satu isyarat perlunya COB itu sepatutnya berada di bawah KPKT dan bukan berada di bawah Kementerian Keuangan? Saya nampak itu sepatutnya berlaku. Sebab barulah ada kesinambungannya.
tugas yang dipikul bersesuaian dengan kementerian yang menjaga perumahan dan kerajaan tempatan. Sebab sekarang ni COB dia duduk bersama dengan majlis pihak berkuasa tempatan. Jadi memang elok sangatlah kalau dia duduk bawah KPKT rather than Kementerian Keuangan. Yang Berhormat, melihat pada sentimen pemanggil ini banyak persoalan yang berkait tentang perumahan berstrata. Kita memahami kerana realiti urbanisasi ini. Tapi saya ingin berbalik pada soalan yang saya bangkitkan tadi. Apakala strategi perumahan untuk sebuah negeri sepesat Selangor ini, cepatnya berlaku urbanisasi itu limpahan memerlukan satu strategi yang jangka panjang kerana semakin berkembang bandar itu. Kita sudah mula bercakap soal Greater KL Raya itu. Kelak yang akan terus tertolak ke pinggir suburban itu adalah golongan B40, M40 kerana premium harga kos perumahan-perumahan melainkan strategi yang dilakukan oleh Selangor ini dapat bertahan lama dalam konteks kawalan harga rumah ini. Jadi apa kebijaksanaan yang dalam memastikan setiap kali perbandaran baru itu elemen B40, M40 ini sentiasa terbela dalam aspek perumahan? Okey, kita sedia maklum di Selangor ni kadar urbanisasinya sudah sampai kepada kalau tak silap saya 94%. That is very high. Itu yang tertinggi di Malaysia. Jadi kita sebab penduduk memang berada di dalam kawasan bandar. Jadi tidak ada demand sebenarnya, tidak ada permintaan kepada rumah yang di luar bandar. Itu satu. Jadi macam mana tinggi harga nilai tanah dan sebagainya. Itu kita terpaksa tangani kerana kita tidak boleh menolak golongan B40, M40 keluar daripada bandar kerana mereka merupakan pekerja-pekerja kepada institusi yang adalah sama ada kilang, pejabat dan sebagainya golongan ini. Jadi dia mesti menyediakan perumahan yang tidak memerlukan mereka terpaksa berbelanja lagi untuk pergi ke tempat kerja. Maknanya belanja pengangkutan. Dan kita juga mesti ingat dari segi jalan-jalan raya kita yang akan menjadi sesak kerana ramai orang tinggal di jauh daripada tempat kerja terpaksa berulang alik. Jadi that will cause the traffic congestion. Jadi kita mensyaratkan kepada pembangunan satu tidak meletakkan rumah Selangorku ini jauh daripada kemudahan awam. Jadi sesuatu pembangunan tu dia mesti ada dia mengikut keluasan lah. Selalu yang kalau yang lebih daripada 10 ekar tu kita mensyaratkan kawasan tu ada sekolah, maknanya dia perlu ada sekolah berdekatan. Facility. Kalau tidak dibina pun, sekurang-kurang dia dalam radius pemajuan tu ada sekolah, ada kemudahan awam, dan juga ada fasiliti seperti hospital dan sebagainya. Dan kita juga ada satu dasar TOD lah, Transport Oriented Development, di mana kita membenarkan density yang lebih tinggi lah. Dan kawasan dalam kawasan TOD ini adalah radius 400 meter daripada pusat pengangkutan lah, sama ada stesen bas atau stesen MRT, LRT dan sebagainya. Jadi di situ juga kita mensyaratkan pembinaan rumah Selangorku. Jadi ada maknanya golongan B40, M40 boleh memiliki unit dalam kawasan TOD tersebut. Jadi meskipun kita punya perancangan itu, dari segi perbandingan nisbah yang diperlukan, demand and supply ini, sejauh manakah kejayaan Selangor buat masa ini memenuhi permintaan? Apakah kesemua rumah yang spesifik untuk B40, M40 itu telah berjaya dimiliki sepenuhnya mengikut dasar yang ada? Baik, satu sudah tentulah permintaannya sangat tinggi.
Hanya kita setakat ini mampu mensasarkan kepada 300,000 unit lah dalam tempoh 5 tahun ini. Kedua adalah mungkin disebabkan ada mismatch dari segi lokasi yang ditawarkan dan juga ketidakupayaan mendapat pembiayaan daripada bank, itu membuatkan unit-unit yang ditawarkan tu tidak boleh dimiliki. Jadi ini yang berlakulah. Hanya kita juga mencari jalan lah untuk mengatasi perkara ini. Satu adalah kita juga sedang dalam perbincangan dengan pihak bank untuk memberi tawaran ataupun pakej pinjaman yang melihat kepada golongan yang mungkin tak ada payslip. Kemudian dia ada juga mengambil kira pendapatan sampingan. Maknanya dia ada satu pekerjaan tetap, tapi at the same time dia juga ada buat bisnes lah. Jadi mengambil kira jumlah pendapatan itu, maka dia layak untuk meminjam. Jadi kita dalam proses lah. InsyaAllah tak ada aparan, insyaAllah dalam a few months kita akan tawarkanlah pakej pinjaman tersebut. Kemudian perkara yang kerajaan negeri juga ingin laksanakan untuk memenuhi dari segi permintaan di dalam bandar adalah pembangunan semula. Kawasan-kawasan lama ni beri live lah, maknanya kita menyuntik dia hidup semula lah dengan unit yang lebih baik. Sebab kita ada juga lagi flat yang ada 2 bilik dan 1 bilik air. Jadi kita gantikan dengan unit baru dengan kemudahan-kemudahan yang lebih baik yang sesuai dengan keperluan semasa. Dan juga ada tambahan unit juga yang boleh dibina, dan ini beri peluang kepada pemilik baru lah, selain daripada kita menawarkan unit baru kepada pemilik asal. Jadi itu antara usaha kita lah untuk menambah bilangan unit di bandar yang sudah tidak ada tanah lagi nak dibina. Cabaran untuk menghidupkan semula bandar yang sudah lama, apa? Cabarannya sudah tentulah sebab unit-unit ini sudah ada pemilik. Jadi dia will be macam satu blok ada 240 unit. Dia ada 240 title. Jadi ini cabaran bagi pemaju yang berminat untuk embark on this redevelopment project, untuk mendapat persetujuan daripada semua pemilik ini. Syaratnya perlu 100%? Sebab sekarang ni syaratnya 100%. Hanya saya diberitahu pihak kementerian juga akan membuat pindaan kepada akta untuk mengurangkannya kepada 70 kalau tak silap. 70% atau 80% gitulah. So itulah yang akan menjadi cabarannya. Tapi kalau pemaju memberi tawaran yang menarik, contohlah memberi unit yang baru free, percuma, tidak perlu tambahan harga. Jadi sudah tentulah kan unit yang lebih besar, free, menggantikan yang lama, itu sangat menarik lah bagi pemilik-pemilik unit. Pernah ada pemaju yang menawarkan sebegitu buat masa ini? Kita baru, sebab kita kita sedang menyiapkan garis panduan yang lebih terperinci. Kita sudah ada sebenarnya garis panduan kerangkanya. Hanya kita nak meletakkan kriteria supaya tidak ada kesilapan dalam projek pembangunan semula ni. Yang benar-benar memerlukan pembangunan semula. Dan juga menjaga hak dan kepentingan pemilik asal. Supaya tidak ada perpindahan. Kita juga akan pastikan tidak ada perpindahan, pemilik asal tu dipindahkan ke tempat lain. Kita nak mensyaratkan supaya mereka tinggal juga di kawasan tersebut. Dan juga mesti ada pembinaan rumah mampu milik bila dibangunkan semula kawasan tersebut. Kalau ada kajian kes yang berjaya tentang ini,
Saya mengharap sangat Yang Berhormat datang semula dan kita belajar daripada proses-proses yang berjaya di dalam membangunkan semula tempat-tempat yang matang ataupun bandar-bandar lama yang telah pun baku ini. Kita berehat seketika dan kembali bersama pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perumahan dan Kerajaan bagi Negeri Selangor. Anda mengikuti Bicara Khas, kita bercakap tentang perumahan cabaran di negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang paling pesat urbanisasi berlangsung bersama pengurusi tetap Jawatan Kuasa Perumahan dan Kehidupan Bandar Yang Berhormat Hanizah Muhammad Talha. Tinggal sekitar 7 minit berbaki ini. Kita banyak bercakap soal menyediakan perumahan mampu milik, tetapi realitinya mungkin ada juga kelompok yang merasakan bahawa mereka tidak punya keupayaan untuk memiliki ataupun membeli rumah. Betul. Sebenarnya tak semua orang mampu memiliki unit. Jadi apa yang Kerajaan Negeri Selangor lakukan bagi golongan ini adalah untuk menyediakan unit-unit untuk disewa. Kita panggil program ni Smart Sewa lah. Unit-unit ini milik kerajaan dan kita sewakan pada kadar yang rendah daripada kadar sewa semasa. Dari 350 hingga ke 600 ringgit. Jadi mereka boleh tinggal di situ untuk tempoh masa yang kita hadkan lah, sebab kita tidak mahu juga mereka tidak bergerak dari segi standard kehidupan mereka lah. Maknanya mereka perlu berusaha sehingga mereka mampu memiliki unit sendiri. Jadi dalam tempoh 5 tahun itu maksimum mereka boleh tinggal di situ. Bila mereka keluar, sebab Smart Sewa ni, unit-unit ni diurus oleh anak syarikat LPHS. Kita akan kira sewa yang telah dibayar, kemudian ditolak dengan fee selenggara. 30% daripada baki tersebut akan dipulangkan semula kepada penyewa lah. Jadi mereka bolehlah guna wang tersebut tambah dengan simpanan mereka untuk membayar deposit bagi membeli unit yang baru. Jadi skim ni sebenarnya sangat mendapat permintaan. InsyaAllah untuk tahun ni daripada 350 unit kita akan tambah kepada sehingga 1000 unit lah, supaya kita boleh maknanya tawarkan lebih ramai lah, sebab ada permintaan daripada ramai tapi kita terpaksa tolak sebab kita ada unit-unit yang terhad. Ia sangat saya nampak sangat berbaloi kerana penyewa tidak perlu membayar fee selenggara. Maksudnya daripada 300 sewa tu sudah termasuk fee selenggara. Jadi ini sangat menjimatkan lah. Jadi itu yang kerajaan negeri insya-Allah akan menambah unit. Jadi kita berilah peluang bagi orang yang tidak mampu memiliki unit untuk dapat juga tinggal di dalam rumah yang selesa, ada kemudahan dan boleh memberi suasana yang lebih sejahtera lah. Saya menjanjikan bahawa kita beri ruang kepada mereka yang ingin berinteraksi melalui Facebook. Azizah Sharif bertanyakan apa gunanya kalau harga diturunkan tapi keluasan lantai dikurangkan, dan agak kritis yang dinyatakan oleh Azizah ni kerana dia anggap itu sebagai suatu ketidakjujuran, penipuan istilah yang digunakan. Komen yang berhormat. Saya rasa itu bukan penipuan, sebab seperti mana yang saya sebut, dasar ini dikemas kini sebab mengambil kira pandangan dua belah pihak. Pembeli yang mengatakan harga rumah mahal, kemudian pemaju kata dia tidak boleh mendapat keuntungan. Jadi apa yang kita buat adalah hanya saiz lantai itu walaupun dia kurang tetapi dia tidak kompromi dari segi kualiti juga komponen-komponen dia. Maknanya kita masih ada 3 bilik, kita masih ada 2 bilik air, dan ada ruang tamu, dan juga kemudahan-kemudahan yang lain itu masih ada. Kemudian pemaju dia dapat menjual unit dia, maknanya dia more units lah. Sebab keluasan lantai dah reduce, they get to build more units. So boleh maknanya cross subsidize dengan pembinaan unit-unit yang ini. Jadi tidaklah maknanya keuntungannya terlampau kecil marginnya. Jadi saya rasa itu bukan penipuan sebab kita menyatakan jelas apa yang kita sedia, kemasan dia, dan kita mesti ingat
harga yang kita tawarkan itu sebenarnya lebih rendah daripada actual harga pasaran. Maknanya kalau nilai semasa unit-unit rumah harga kawalan tersebut sebenarnya lebih tinggi. So you get a good deal. Mungkin apa yang cuba digambarkan oleh Azizah ini, kalau saya cuba memahaminya, apakah bererti yang berhormat ya, keluasan harga sekaki persegi dengan model ini lebih murah berbanding sebelumnya? Disebabkan oleh penyesuaian dari segi finishing yang digambarkan oleh YB tadi. Ya, sebab yang ini kita dah ada tambah dengan kekemasan dia. Maknanya maknanya seharusnya value-nya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dan juga tidak ada maknanya kekurangan dari segi kualiti tersebut. Better. Ya. Better value lah. Value for money. Saya ingin mengangkat satu lagi persoalan di Facebook ini. MAB, saya tak pasti. MAP AB ya. Ini marah-marah sikit ni. Tapi dia merujuk kepada wilayah selayang di Kuala Lumpur. Saya tak pasti sama ada itu termasuk di bawah teritori yang berhormat Selangor atau tidak. Tapi isunya adalah bila nak laksanakan cukai petak, kerana jika cukai petak tidak dilaksanakan maka tak dapat dikeluarkan strata, dan dia nyatakan apakah adil bagi mereka terus membayar cukai tanah tapi masih tak dapat strata. Dah lama sangat menanti. Komen. Saya tak pasti sebab ada kawasan ada di Selayang yang KL, ada selayang yang Selangor. Kalau di Selangor sebenarnya kita sudah keluarkan perkeliling pada tahun 2018 di mana petak-petak ini, individu petak ini boleh sebenarnya membayar cukai mereka sendiri. Tidak perlu maknanya menunggu pihak pemaju untuk melakukannya. Jadi bila mereka selesai bayaran petak, maka mereka boleh buat permohonan untuk strata title sebenarnya. So jadi saya tak pasti, mungkin ya, yang kita kena tengok dulu ini selayang Selangor atau selayang KL. Macam Ampang juga. Ya, betul. Ada Ampang KL dan KL. Ampang Ya, Selangor. Betul. Tapi kalau di Selangor kita sudah ada. Maknanya individu boleh sahaja membuat bayaran cukai petak, terus kemudian boleh membuat permohonan. Bermula daripada peringkat ini dengan penampilan yang berhormat juga, pastinya ini ruang untuk kita mewar-warkan sekiranya ada minat untuk memiliki inisiatif-inisiatif yang sudah pun diperkenalkan oleh Selangor setakat ini. Boleh saja pergi ke laman web Lembaga Perumahan Hartanah Selangor. Di situ anda akan dapat maklumat berkaitan dengan Rumah Selangorku. Kemudian pendaftaran juga ataupun permohonan pendaftaran juga boleh dilakukan secara atas talian, dan dia disenaraikan taman-taman perumahan yang menawarkan Rumah Selangorku. Kemudian berkaitan dengan smart sewa juga ada maklumat di situ. Dia ada tinggalkan nombor yang boleh dihubungi untuk ditanyakan di mana, dan sama ada lagi unit yang kosong untuk disewakan. Manfaat untuk anak Selangor saja? Tinggal di Selangor, kalau yang sewa smart sewa tu tinggal atau bekerja di Selangor, itu sudah cukup syarat lah. Tetapi mesti warga negara. Okey, itu syaratnya. Kita belum sentuh lagi pemilikan hartanah oleh bukan warga negara. Kita perlu sedikit masa lagi tambahan nanti, masa kecederaan mungkin dalam kesempatan yang lain. Terima kasih YB kerana bersama kami selama 1 jam pada malam ini. Jadi jangan lupa untuk terus bersama RTM bagi kita mengikuti, memberikan suluhan terhadap isu-isu semasa yang pastinya melatari kepentingan kita bersama. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum. Salam muhibah.